Guys, sebelum aku start video ni, aku nak bagi tahu korang, aku baru dapatkan stok action figure ni. Ada banyak gila action figure yang ready stock, tinggal korang nak grab je. Ready stock tau. Ada yang belum buka lagi, which is kategori MISB. Ada yang stiker gold dari Jepun, ada yang BIB, yang dah buka dah. Ada yang MIB yang dah buka kotak tapi plastik belum buka. Ada yang ori, ada yang kopi. Senang cerita, korang WhatsApp je aku. Nanti aku terangkan kat korang item mana yang ori, item mana yang kopi. Murah-murah je guys. Jom sembang kat WhatsApp, okay? Sebab show dah nak start. Jangan lupa WhatsApp tu. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Alright, dalam video kali ini kita akan review One Piece chapter 1090 yang baru sahaja keluar. So guys, korang kena tonton video ni sampai habis sebab dalam video ni akan diceritakan berkenaan rancangan Mugiwara untuk melarikan diri dari Egghead. Dan dalam chapter ini juga akan didedahkan ke pulau mana Luffy akan berkunjung setelah Egghead Island. Dan pada end chapter tu yang seru gila. So tonton sampai habis tau. And for sure at the end of this video kita akan healing dengan sedikit renungan. So jom, let's proceed with the content. Chapter 1090 di cover dengan sebuah cover art yang di request daripada Tomika yang mempamerkan Captain Kuro sedang membaca sebuah buku sambil ditemani oleh kucing-kucing hitam. Membuka tirai chapter ini kita dapat melihat komunikasi di antara Luffy dengan Gorosei yang berada di Marijoa. Luffy memperkenalkan dirinya dan bagi tahu yang dialah yang akan menjadi The Pirate King as always. Luffy juga turut mendedahkan kepada Gorosei bahawa dia telah pun beraliansi dengan Vegapunk dan mengarahkan Gorosei untuk mengalihkan tentera mereka dari Egghead Island sekiranya mereka ingin melihat York hidup. Dan ternyata komunikasi tersebut juga turut didengari oleh armada Marine yang sedang berada di Egghead dan juga Morgan. Dan di panel ini kita dapat melihat Vivi sangat merisaukan kaptennya Luffy. Gorosei cuba mengajukan soalan perangkap kepada Luffy dengan bertanya siapa bersama dia di sana. Namun Robin sempat menyekat Luffy dari membocorkan rahsia dan talian komunikasi mereka telah diputuskan. Nami dan Usopp memarahi Luffy atas tindakan bodohnya itu. Namun Luffy bagi tahu yang dia dapat memujuk Gorosei kalau dia memberitahu perkara yang sebenar. Usopp memarahi Luffy dan bagi tahu supaya tidak memandang rendah kepada Marine. Kemudian scene beralih ke arah Jegar Siasatun yang menyatakan kepada Doberman bahawa mereka perlu melindungi 3 perkara. Yang pertama York, yang kedua Punk Records dan yang ketiga Power Plant yang menghasilkan Mother Flame. Dan Jegar Sia menambah yang mereka tak kisah kalau selain dari 3 perkara tersebut musnah atau terbunuh. Hal ini membuatkan Doberman terpaksa mengingatkan Jegar Sia bahawa pasukan Rob Lucci dan Cypher Paul masih berada di dalam pulau tersebut. Namun Jegar Sia mengatakan bahawa sangat mustahak untuk kita utamakan perkara penting sahaja kerana manusia samalah seperti serangga, walaupun mereka mati nanti mereka boleh dihasilkan semula. Dan di panel ini kita dapat melihat Doberman seolah-olah terpaksa akur dengan keputusan Gorosei itu. Sungguh pun hatinya agak berat. Kemudian scene beralih ke arah York yang cuba mengugut pasukan Mugiwara, mengatakan sekiranya mereka mencederakan dirinya maka Egghead bakal senasib dengan Ohara. Ugutan York itu dihadiahkan Nami dengan sebuah pukulan tepat di kepalanya. Namun Robin sedikit menegur Nami kerana York tak ada senjata pun. So tak payahlah kacau dia. Dan kita dapat melihat tubuh Robin sedikit cedera dan sedang dirawat oleh Chopper. Dan di panel ini kita juga turut dapat melihat Kaku yang tercedera dan sedang menyalahkan dirinya yang telah tewas ketika menentang Seraphim. Namun Lucci menenangkan dirinya dan menyuruh Kaku untuk berehat sahaja. Dan di panel ini ternyata Lucci menyimpan muslihat dan dia sedang memberikan info dari dalam kepada tentera Marine yang berada di luar, yang mana dia mendedahkan bahawa 4 daripada satelit Vegapunk cedera parah dan 2 telah pun mati. Dan kita dapat melihat muslihatnya itu dia cuba untuk menyembunyikan bahkan daripada Kaku, yang kita lihat apabila Kaku perasan Lucci menyatakan yang tak ada apa-apa pun, dia sedang bercakap sendirian. Kemudian kita turut mendapat liputan apa yang sedang berlaku dari bahagian bawah tanah Makmal Vegapunk, di mana pasukan Cypher Paul yang dipenjarakan York sebelum ini diberikan makanan dan ternyata perasaan mereka bercampur baur. Nak cakap terima kasih, nak minta tolong, tapi tak boleh sebab Luffy tu musuh dorang. Tapi yang pasti mereka sangat-sangat bersyukur kepada The Warrior of the Liberation itu. Dan di sana juga kita dapat melihat 4 Seraphim yang telah dipenjarakan di dalam Bubble Shield yang ternyata mempunyai fungsi yang sama seperti Sea Stone. Cumanya Bubble Shield ini lebih advance daripada Sea Stone yang bukan sahaja mampu untuk deactivate Devil Fruit user dan melemahkan mereka, bahkan mampu untuk memenjarakan mereka. Dan di panel ini satu penemuan baru telah diperoleh Vegapunk apabila ternyata Snake turut berkongsi perasaan dengan The Real Boa Hancock dan menyimpan perasaan cinta terhadap Luffy, sanggup untuk membebaskan Frankie kerana cintanya. Dan di panel ini kita dapat melihat Vegapunk mencatat penemuan baharu tersebut. Jinbei memuji ciptaan Vegapunk itu kerana bahkan dapat kopi perasaan tubuh asal ke dalam klonnya. Dan di panel ini kita dapat melihat Snake kesipu-sipuan apabila Luffy mengucapkan terima kasih kepadanya. Kemudian kita didedahkan dengan sebuah masalah yang sedang dihadapi
dihadapi oleh pasukan aliansi Mugiwara. Walaupun mereka berjaya untuk mengaktifkan sistem komunikasi, namun mereka tidak dapat untuk membuka barrier yang terdapat di Frontier Dome, dan hal ini menyulitkan urusan aliansi Mugiwara untuk keluar daripada Egghead Island. Dan melihatkan keresahan aliansi Mugiwara, York telah ketawa kerana merasakan rancangannya yang menukar password Frontier Dome dan tidak berkongsikan kepada Punk Records adalah sebuah kejayaan untuknya. Kemudiannya Stussy datang dan mengesahkan kedudukan terkini mereka yang ternyata mereka telah dikepung dari segenap arah oleh 100 kapal dan 30,000 bala tentera Marine. Selaku navigator, Vegapunk mula merujuk Nami. Namun menurut log post, mereka masih belum mempunyai destinasi, melainkan sekiranya merujuk ke destinasi akhir mereka di Wano, salah satu direction mereka adalah menuju ke timur laut, dan Vegapunk segera mengesahkan bahawa arah itu akan membawa mereka ke Elbaf. Dan mendengarkan lokasi seterusnya itu, Luffy dan Lusop kedua-duanya menjadi tercengang-bangang, dan di panel ini kita dapat melihat mereka berdua-dua menari kegembiraan. Kemudian Vegapunk mengesahkan satu berita gembira, iaitu mujurlah Thousand Sunny berada di level face Stratum. Namun malangnya disebabkan Egghead dah dikepung, jadi sangat mustahil untuk lari menggunakan jalan laut. Jadi mereka akan bergerak ke arah timur laut dengan menggunakan jalan udara. Cumanya Vega Force hanya boleh terbang dalam lingkungan aerial field Egghead sahaja dan akan jatuh lepas keluar dari jarak Egghead. Problem, kata Frankie, sebab Thousand Sunny boleh burst sejauh 1 km, dan kenyataan Frankie itu membuatkan Vegapunk sendiri menjadi takjub, dan Vegapunk bersetuju dengan perancangan mereka itu. Namun satu lagi masalah adalah menurut Atlas, dorang kena disable Frontier Dome dulu, barulah dorang boleh 100% escape dari Egghead. Dan mendengarkan rancangan mereka menjadi tergendala, York kembali tertawa dan yakin tiada siapa mampu untuk figure out the password. Dan di panel ini kita dapat melihat Vegapunk bertungkus lumus untuk hack password yang dibuat oleh York dan menyatakan supaya tidak memandang rendah dengan kebolehannya. Dari panel ini kita dapat melihat berkemungkinan Vegapunk telah berjaya untuk merungkai password Frontier Dome. Mereka telah berlari menuju ke arah Thousand Sunny dan mereka perlu segera kerana Frontier Dome akan terbuka tidak lama lagi, dan mereka juga perlu bersiap kerana membuka Frontier Dome berarti musuh juga bakal dengan mudah untuk akses masuk ke dalam pulau Egghead Island. Di panel ini kita dapat melihat Jewel Bonnie dah pun pulih dari hasratnya yang cuba untuk membunuh Vegapunk sebelumnya, ataupun itu bukanlah Bonnie. Berkemungkinan dia dapat melihat sisi baik Vegapunk menukarkan tubuh ayahnya menjadi robot. Kemudian panel beralih ke arah pasukan Marine yang sedang mengepung mereka. Garcia dapat mengesan sesuatu, iaitu dia memahami sistem pertahanan Vegapunk berkenaan Frontier Dome yang beroperasi menggunakan laser. Jadi dia merasakan akan menjadi sangat mudah buat Kizaru untuk menyusup masuk ke dalam. Walaupun Kizaru bersetuju dengan pernyataan Garcia, namun dia tidak dapat bertindak kerana orang yang menjaga pertahanan Egghead adalah kawannya, iaitu Sentomaru. Dan sekiranya dia bertindak, sudah pasti Sentomaru akan mengarahkan seluruh weaponized Sea Beast dan 50 Pacifista untuk menenggelamkan kapal-kapal mereka dan mengakibatkan kerugian yang besar buat mereka. Mendengarkan penjelasan Kizaru, Garcia menjadi pening dan bertanyakan tentang lokasi power plant. Berkenaan power plant itu, Kizaru mengatakan Rob Lucci telah pun menyerahkan satu salinan dokumen untuk mereka dan segala-galanya terdapat dalam dokumen tersebut. Dan di panel ini berkemungkinan pasukan-pasukan Marine telah mendapatkan bocoran rahsia daripada Lucci. Pasukan Marine mula untuk bertindak. Seluruh unit dikerahkan untuk bersiap. Pahlawan-pahlawan Rokushiki diarahkan bersiap sebaik sahaja serangan dimulakan. Ejen Cyberpol juga menjadi keutamaan Marine. Kemudian scene beralih ke arah pasukan aliansi Luffy, dan di panel ini kita dapat melihat Luffy yang penuh dengan keriangan terlompat-lompat kerana menyukai permukaan tanah di situ. Dan dalam keadaan mereka tidak sedari, Kizaru juga telah mula untuk bertindak dengan teknik Yata no Kagami. Kizaru dengan pantas menuju masuk ke dalam Egghead melepasi mechanized Sea Beast di situ dalam sekelip mata, dan Sentomaru bersiap menantikan kunjungan Kizaru dengan senyuman, dan Sentomaru juga mula mengarahkan seluruh Pacifista untuk menghancurkan semua musuh-musuh yang berada di hadapan mereka, dan berlakulah pertembungan di antara Kizaru menentang Sentomaru dengan Kizaru yang menendang tubuh Sentomaru. Namun Sentomaru berjaya menghalang serangan itu dan mengatakan bahawa pertahanan dia adalah yang terbaik di dunia, dan dengan bergeraknya Kizaru, Luffy dapat merasakan melalui ikan Bun Shokohakinya seseorang yang kuat sudah pun datang, dan chapter pun tamat. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita kali ini. Nantikan video seterusnya di mana kita akan bersembang tentang analisis untuk chapter 1090. So teruskan sokong channel ini dengan cara share kepada nakama-nakama yang lain, dan juga jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini berjaya untuk capai 150,000 subscribers dalam bulan ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Terkadang saat kita benar-benar bertemu dan jumpa siapa diri kita yang sebenarnya,
apa potensi kita yang sebenarnya, sejauh manakah kita boleh melangkah yang sebenarnya adalah ketika kita sangat-sangat hancur, robek, remuk dan lemah, broken and weak. Dan pada ketika itulah percikan api mula menyala, jazbah dan semangat mula hadir, dan di saat itulah kita akan mula faham dan sadar, dan terus untuk kobarkan api itu, semarakkan lagi sehingga menjadi obor yang bahangnya merangsang seluruh anggota tubuh kita, sehingga kita mampu untuk berdiri dan bertarung. To stand strong and fight on, my brother. Find your strength. Allah is your strength. La ilaha illallah.